Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka usrah kita pada malam ini dengan Ummul Tanzil Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selamat datang saya ucapkan kepada semua yang hadir pada usrah kita pada malam ini, usrah Nadwah Ilmuwan Abim daripada kluster Sains dan Pembangunan Mampan. InsyaAllah usrah kali ini ialah usrah yang ke-116. Alhamdulillah. Selamat datang juga saya ucapkan kepada mereka yang menonton secara langsung di ruangan live Facebook ataupun YouTube Wab TV. Okay, baik. InsyaAllah pada malam ini kita akan kupaskan satu tajuk berkaitan dengan solat. Yang mana kita tahu solat ini ialah rukun kedua kita dalam kita sebagai seorang Islam, dan juga kita tahu merupakan tiang dalam agama kita, insyaAllah. Jadi untuk malam ini kita nak mengupaskan berkenaan dengan khusyuk dalam solat ni. Jadi tajuknya ialah sains khusyuk solat tersasar tujuan. Jadi kita nak tahulah, mungkin selama ni kita ada masalah, selalu dalam bila kita berbicara berkenaan dengan solat, antara isu-isu, topik-topik yang selalu diketengahkan ialah berkaitan dengan khusyuk dalam solat ni kan. Betapa susahnya kita nak dapatkan kekhusyukan dalam solat ni. Jadi insyaAllah pada malam ini kita nak kupas bersama dengan pengerusi kluster Sains Pembangunan Mampan Nadwah Ilmuwan Abim, iaitu Datuk Profesor Dr. Kamarul Azizi Ibrahim. InsyaAllah tanpa melengahkan masa lagi, saya mempersilakan pembentang kita pada malam ini untuk membentangkan, mengupas tajuk kita pada malam ini, insyaAllah. Terima kasih Saudara Hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saya tak boleh share lagi. Kalau boleh bagi saya share saya punya presentation. Okey, tak boleh. Ya? Boleh dah. Okey. Alhamdulillah. Tajuk kali ini saya akan membentangkan ialah satu tajuk yang saya rasa amat penting ya untuk kita, kerana dianya berkait rapat ya dengan salah satu daripada ibadah yang amat penting ya bagi kita. Kerana ibadah ini adalah satu-satunya ibadah yang Allah akan tengok ya pada awal apabila kita akan nanti saya punya kat mana hilang saya punya skrin ni pula dah hilang pula. Nampak tapi saya pula tak nampak. Nanti saya betulkan. Okey. Jadi tajuk saya adalah sains khusyuk solat ya, tersasar tujuan. Mengapa saya sebut ini tersasar tujuan? Kerana kita dapati bahawa pada masa ini ya, banyak cadangan-cadangan yang telah diberikan ya mengenai khusyuk ni. Ya, khusyuk ni. Dan apa yang kita lihat ialah kalaulah kita cuba ya untuk melaksanakannya ya, kita dapati bahawa agak susah ya untuk mencapai khusyuk itu. Jadi hari ini ya, malam ini insyaAllah saya akan bincangkan apakah dia khusyuk itu dari segi sains ya. Kerana kita selalu memperkatakan mengenainya, cuma adakah kita tahu apakah yang dimaksudkan dengan khusyuk?
Kerana ini penting ya. Kalaulah kita tidak memahaminya, maka susah ya untuk kita cuba mendapatkan kekusyukan itu. Okey. Jadi kita lihat ya. Mana? Masa saya tak boleh nak kawal. Saya tak boleh kawal skrin ya. Bagi option dia untuk kawal skrin ni. Saya tak boleh kawal skrin ni. Stop sharing. Okey, sains khusyuk ya, tersasar tujuan. Kita tengok ya berapa orang yang tengah bersolat ini ya. Jadi bila kita lihat ya, masing-masing ada memikirkan sesuatu lah. Kau ni memikir isteri dia, kau ni memikir makanan, dan kau ni memikir benda lain lah. Cuma imam saja yang memikir kepada Allah. Jadi ini adalah tipikal lah bila kita bercakap mengenai khusyuk ni. Jadi kita nak tengok macam mana ya, kalau kita boleh menjadikan khusyuk ni sesuatu perkara yang biasa kita lakukan saja. Okey. Jadi pertanyaan kita pada diri kita ialah bagaimana ya perasaan dan hati semasa mengerjakan solat ya. Jadi khusyuk ni kita kena tanya diri kita sendirilah. Kerana tak ada orang lain yang tahu ya siapa yang khusyuk, siapa yang tidak, kecuali diri kita sendiri. Jadi kita kena bertanya kepada diri kita, apakah kita ada rasa sesuatu ataupun tidak ya semasa kita solat. Yang kedua, adakah kita fokus tertumpu sepenuhnya kepada Allah, ataupun hati kita masih liar ya, memikirkan masalah-masalah sekeliling, ataupun kacau ya disebabkan oleh gangguan-gangguan luar ya semasa kita bersolat. Dan bagaimana soal penghayatannya? Adakah kita menghayati ya apa yang kita baca, dan adakah kita dapat merasa apa yang telah kita fahami itu ya? Bagi contoh, kalaulah kita faham ya dari segi bacaan-bacaan yang kita buat tu, adakah kita merasakan ianya sesuatu yang memberi kesan ya kepada setiap ya perbuatan yang kita lakukan itu. Dan ini ialah satu perkara yang agak unik ya, kerana dia adalah satu kesedaran yang kita perlu ada ya. Dan sekadar ucapan biasa ya tidak akan membawa apa-apa ya. Jadi kita perlu jelas ya dalam hal ini. Apakah itu khusyuk ya? Lalu kita define dahulu ya supaya mudah dalam perbincangan kita nanti. Pertama ialah solat yang khusyuk tercapai apabila hati, fikiran, perasaan dan seluruh panca indera tunduk patuh kepada Allah sepanjang waktu. Jadi dianya terdiri daripada banyak unsur-unsur yang ataupun elemen-elemen yang perlu fokus ya, iaitu hati, fikiran, perasaan dan semua panca indera ya, kena tunduk kepada Allah sepanjang waktu mengerjakan solat. Tetapi yang paling penting sekali ialah hati ya, ialah hati. Dan kalaulah hati itu tidak tertumpu, maka basically yang lain itu tidak akan tertumpu ya, kerana hati ini adalah raja seluruh setiap perbuatan kita ya, setiap perbuatan kita. Jadi semasa solat itu penting ya untuk kita mengadakan satu perhubungan yang langsung, maknanya is a direct communication ya. Kalau dalam zaman sekarang ni kita kata direct link ya,
Tak ada perhubungan lain ya semasa kita bersolat itu kecuali Allah sahaja. Jadi itulah yang dimaksudkan dengan khusyuk. Dan hubungan ini pula bukan sahaja perlu ada that hubungan di antara kita dengan Allah, tetapi juga dia akan memberi kesan pada hati. Yang ini adalah satu lagi perkara yang penting kalau kita nak faham khusyuk ni. Maknanya hati itu sendiri akan terasa. Jadi hati itu akan terasa akur, taat dan patuh kepada Allah. Jadi inilah dia perkaranya, iaitu 3 perkara yang kita kena faham mengenai khusyuk ni. Pertama ialah seluruh panca indera termasuk hati, fikiran dan perasaan kena tunduk patuh kepada Allah. Dan yang kedua ialah semua berperhubungan ataupun link itu hanya dengan Allah dan bukannya pada perkara-perkara lain. Dan yang ketiga, hendaklah terasa dalam hati terhadap apa yang berlaku berhubungan dia dengan Allah itu. Jadi ini 3 perkara kalau kita nak bagi satu takrifan kerana kalaulah kita punya takrifan tak sama, perbincangan ni juga akan menjadi satu perbincangan yang keliru lah. Satu perbincangan yang keliru. Jadi khusyuk ini kalau kita lihat dia bukan hanya fokus kepada sesuatu one thing ialah fokus pada sesuatu itu penting, tetapi bukan saja itu, kita kena filter out unnecessary information. Sebagai contoh gambar kartun ni, dia kena fokus mana ditumpukan seluruh fikirannya, dan dia juga mesti boleh membuat diri dia tak ada kesan kepada perkara-perkara yang berlaku di sekelilingnya. Jadi inilah dia yang dimaksudkan dengan khusyuk juga dia, ataupun mempunyai attention ini. Jadi kadang-kadang kita boleh fokus kita boleh fokus pemikiran kita, tetapi kadang-kadang kita tak boleh oleh kerana mungkin ada muzik yang kuat dan lain-lain. Jadi kita gagal untuk masuk dalam golongan khusyuk ini. Jadi ini adalah 2 perkara. Mengikut pandangan ahli sains sekarang ni, kita lebih mudah untuk fokus daripada untuk menghilangkan keadaan sekelilingnya, keadaan bising sekeliling kita. Jadi kalaulah kita boleh khusyuk, quote unquote, dia menggunakan kaedah fokus, tetapi apabila ada gangguan daripada luar, ada sesuatu yang menyebabkan menarik perasaan kita, maka concentration itu akan hilang. Okay? Jadi ini adalah satu perkara yang perlu kita faham. Ada setengah orang tak boleh fokus. Oleh sebab perkara-perkara yang tertentu dia tak boleh fokus. Jadi kalau dia tak boleh fokus, bagi mendapatkan khusyuk ni, dia kena belajar bagaimana untuk mengelakkan diri dia daripada tertumpu kepada keadaan sekelilingnya. Yang mana suppressing the distraction. Ini adalah approach lagi satu dalam kita cuba untuk menyebabkan kita khusyuk. Okey. Jadi adakah ini satu perkara yang ganjil Tidak Siapa yang membawa kereta memang faham sangatlah perkara ini. Kita bawa kereta kalau nak ikutkan gangguannya banyak. Bukan saja gangguan daripada kereta lain dengan hornnya dan lain-lain lagi, dan juga kadang-kadang ada ambulans yang membunyi dengan kuat, ataupun tepi-tepi jalan yang cantik dan pemandangan yang cantik. Jadi kalau kita tak boleh fokus semasa kita membawa kenderaan, maka kita akan dapati nanti kita akan berlanggar lah. Tetapi alhamdulillah Tuhan memberi kita that kebolehan. Jadi 2 kebolehan ini boleh kita gunakan untuk mendapatkan kekhusyukan. Kekhusyukan. Allah berfirman dalam surah Al-Am ayat 63. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul man yunajjikum min zulumatil barri wal bahri tad'unahu tadarruan wa khufyah
وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. Katakanlah, siapakah yang dapat menyelamatkan kamu dari bencana di darat dan di laut, yang kamu berdoa kepadanya dengan berendah hati, dengan suara yang lembut, dan mengatakan sesungguhnya jika dia menyelamatkan kamu dari bencana ini, tentulah kamu menjadi orang yang bersyukur. Ada satu lagi tempat di mana kita tak sedar diri, kita akan khusyuk. Ini satu keadaan khusyuk yang disebut dalam Al-Quran, dalam surah Al-An'am, ya, ayat 63 ini. Dan bagi sesiapa yang dah biasa naik kapal, ya, kalau kita naik kapal dan kita dapati, ya, terlampau banyak gelombang, ya, laut itu, dan kita rasa kapal itu akan tenggelam, masa itu secara natural, kita akan jadi khusyuk. Dan masa itulah kita berdoa kepada Allah supaya janganlah daging kita tenggelam, selamatkanlah kita, dan supaya kita ni, apa orang kata, dapat, ya, sampai ke darat. Itu adalah satu level khusyuk. Adakah kita nak create satu benda macam ni baru kita dapat khusyuk? Tetapi kalau cerita kapal ini cerita lama, cerita lama. Tapi sekarang ni bagi siapa yang pernah naik kapal terbang, rasa perkara yang sama. Ya, bila kita tiba-tiba je lalu dalam turbulen, maka kita dapati kapal terbang tu dah bergoncang. Dan masa itulah semua orang akan khusyuk berdoa kepada Allah, ya Allah, selamatkanlah aku. Pasal dia tahu, ya, bahawa tak ada siapa boleh selamat dah. Pasal kapal terbang tu ada di udara. Jadi apabila goncangan itu berlaku dan kita dapati tambah pula dengan gas itu jatuh daripada atas bumbung tu, maka ketika itu kita akan dapati semua orang khusyuk, ya. Jadi dia boleh dapat khusyuk masa tu. Maknanya berdoa dengan sepenuh hati je. Dia tak ingat dah orang lain dah. Yang dia ingat je adalah berdoa kepada Allah. Jadi kita dapati, ya, berdasarkan kepada perkara-perkara yang berlaku ini dan juga ayat Quran yang telah disebutkan, bahawa kita boleh juga khusyuk, ya. Kalau tadi saya sebutkan ada dua cara, iaitu kita fokus dan juga kita elakkan apa yang ada di sekeliling kita. Kita juga boleh mendapatkan khusyuk apabila kita yakin bahawa itulah Allah. Allah itu saja yang boleh bantu kita. Dalam kapal pun kita tahu bahawa kita terombang-ambing, ya. Bagi siapa yang pernah naik kapal dan dia dapati terlampau tinggi ombak-ombaknya. Begitu juga di naik kapal terbang, bila kapal terbang tu dah bergoncang, maka masa itu penyerahan total kepada Allah itu memang akan ada. Itu yang dinamakan khusyuk. Ya, khusyuk. Dia yakin bahawa tak ada orang lain lagi yang dapat membantu, ya, kecuali Allah. Itu adalah perkara yang ketiga yang kita lihat dari segi keadaan semasa. Dan perkara yang keempat ialah apabila kita membakar incense, ya, ataupun bau-bauan, ya. Bau-bauan ni, apabila kita membakar bau-bauan, kita akan dapati, ya, dia akan menyebabkan udara itu bersih, ya. Dan secara tak langsung juga dia akan membantu kita untuk menjadi happy, ya, kerana dia bau wangi, ya, bau wangi. Jadi kita akan rasa happy, dan ada setengahnya pula merasa baik, rasa lega, ya, kerana bau yang itu. Kalau bau busuk, ialah. Tapi kalau bau itu wangi, maka dia akan rasa feel good, rasa baik, ataupun dia akan boleh menyebabkan penyakit yang ada, ya, pada dia prevention infection. Dan secara tak langsung juga dia akan improve, ya, concentration level, ya. Dia akan menyebabkan kita boleh membuat tumpuan, ya. Kalaulah kawasan itu busuk, maka kita tidak akan dapat fokus. Tetapi dengan bau-bauan yang wangi, maka kita akan dapati, ya, kita boleh, ya, buat concentration yang baik. Dan begitu juga, ya, dari segi dia akan improve our imagination, ya. Tapi itu danger dia. Selain daripada concentration kita boleh improve, kita boleh juga imagine. Jadi kena timbanglah di antara
concentration level kita bertambah baik dan juga imagination kita yang akan ada lah terhadap bau tersebut. Dan seterusnya, dia akan enhance kita punya confidence level. Ini dia kelebihan apa orang kata bening bau-bauan ini. Dan mengikut Anas bin Abdul Malik ya, bahawa sesungguhnya Nabi SAW tidak pernah menolak pemberian minyak wangi. Ini dalam At-Tirmizi ya, menunjukkan betapa pentingnya bau-bauan ini ya dalam kehidupan kita. Jadi menurut Imam Al-Khayyim ya, seorang ulama sufi yang terkenal, wangian yang harum baunya adalah santapan bagi roh. Dia kata bau-bau ini yang sebenarnya adalah santapan bagi roh, sementara roh merupakan pencetus segala kekuatan. Dan kekuatan dapat dipertingkatkan atau dicetuskan dengan bantuan wangi-wangian, kerana ia bermanfaat merangsang otak dan jantung serta seluruh organ tubuh dalaman. Wangian mampu ya membuat hati gembira, menenangkan jiwa dan menyegarkan semangat dalaman. Wangi-wangian adalah aroma yang serasi dengan roh. Hubungan dan keterikatan antara roh dan wangi-wangian amat erat. Jadi wangi-wangian ini adalah satu-satu perkara yang di dunia yang amat disukai oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi satu cara lagi ialah kita membakar insen lah. Jadi bau-bauannya itu akan menyebabkan kita boleh concentrate dengan baik. Jadi secara tak langsung kalau kita lihat daripada apa yang kita telah bincangkan tadi, jadi khusyuk ni boleh dikaitkan dengan 4 perkara ni. Pertama ialah kita beri tumpuan. Kalau kita boleh bagi tumpuan, macam mana caranya, nanti kita akan bincang kemudian, maka kita akan boleh dapat khusyuk. Yang kedua ialah kita menyekat gangguan luar, apa saja yang berlaku di sekeliling kita, apa saja yang berlaku sama ada dalam bentuk muzik yang kuat ataupun ke lain kalau kita boleh sekat gangguan itu, ianya juga akan membantu kita untuk khusyuk. Dan yang ketiga ialah kita kena yakin. Yang ini yang selalu saya selalu persoal lah. Kerana keyakinan kita kepada Allah. Bila kita letak diri kita kepada Allah, maka kita boleh khusyuk dengan mudah. Yang ini yang selalu tak disebutkan. Tak selalu tak disebutkan di dalam pendidikan ataupun cara mendapat khusyuk di dalam Islam. Iaitu kita kena yakin. Kerana keyakinan itu akan menyebabkan kita menjadi khusyuk. Kerana kita tahu bila kita yakin berarti tak ada dah tumpuan lain lah. Itulah dia satu-satunya. Itu sebulatnya yang boleh berlaku. Jadi dari sains nanti saya akan tunjukkan bagaimana yakin ni sebenarnya boleh dibuktikan dari sudut sains. Mengapa dia akan menyebabkan kita khusyuk. Dan yang ketiga ialah persekitaran yang saya sebutkan tadi, iaitu bau-bau wangian. Dan bukannya lah bau tong sampah ke bau itu semua menyebabkan kita tak khusyuk. Tetapi bau-bau yang wangi dia akan mendapat khusyuk. Tapi interesting tak? Dalam senarai saya ni dari sudut sains pertama memberi tumpuan. Ini berdasarkan kepada kajian psikologi dan juga daripada Al-Quran. Menyekat gangguan luar, yakin sekitaran, tak sebut pun suruh faham makna. Boleh katakan semua orang yang mengajar mengenai khusyuk solat, dia akan cakap kena faham makna. Nanti saya akan bincang perkara tu. Macam mana yang dikatakan faham makna ni boleh buat khusyuk ke tidak. Okey. Apakah perasaan khusyuk itu satu yang benar? Tapi sebelum tu baik kita tengok dulu cerita khusyuk ni. Betul ke ada khusyuk ni? Tadi walaupun saya dah sebutkan, tapi itu takrifan saya. Katakan orang tu dia terbang tu bergoyang, tiba-tiba dia berdoa kepada Tuhan. Saya kata itu pun khusyuk. Tetapi mungkin orang lain kata tak khusyuk. Itu bukannya khusyuk. Tetapi tak mengapa Tetapi dari segi khusyuk ni, kalau kita tengok pada zaman Rasulullah, satu perkara yang
agak famous bagi kita yang mengkaji sirah Rasulullah ialah apa yang berlaku pada sahabat Rasulullah ketika mereka solat di padang pasir. Solat di padang pasir. Jadi apabila mereka solat di padang pasir, mereka ni khusyuk. Kerana sahabat-sahabat ni famous dengan kekhusyukannya. Jadi dia dapati bahawa ada burung. Dia ingat ini macam tunggul kayu. Dia boleh terbang dan duduk atas bahu orang tu. Jadi kita nampak bahawa orang yang solat itu, iaitu seorang sahabat, adalah kekhusyukan dia agak tinggi. Sehingga kan burung tu pun dia tengok, ini macam tunggul. Tunggul. Jadi maknanya tunggul ni adalah satu benda yang tak hidup. Tak hidup. Jadi apabila dia tak hidup, maka burung tak takutlah untuk landing atas dia. Jadi itu adalah interesting. Dan yang kedua ialah kita cerita mengenai Ali bin Abi Talib, radhiyallahu an, anak saudara Rasulullah. Jadi dia ni dah dipanah dan didapati bahawa darah banyak keluar daripada panahnya. Dan famous cerita ni, di mana Ali kata tunggu dulu, biar dia solat, lepas tu baru boleh cabut dia punya anak panah tu. Jadi kita interesting bila kita baca itu, bila kita baca cerita ini dalam sirah, kita terkejut Jadi nak tunjukkan betapa khusyuknya Ali bin Abi Talib ini ialah dia nak cabut anak panah. Dia pergi solat. Dia kata cabut masa dia tengah solat. Jadi kita ni sekarang ni bukan kita nak cabut ke anak panah. Kena nyamuk seekor pun dah kita dah tak khusyuk. Jadi there must be something wrong with us, ataupun there is something wrong dalam kehidupan kita yang menyebabkan kita tak ada khusyuk itu. Dan seterusnya adalah cerita Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair ni dia apa orang kata adalah seorang sahabat dan dia ada penyakit dan doktor suggest kepada dia potong bahagian yang ada penyakit tersebut. Dan again Urwah bin Zubair ni telah minta supaya dipotong ketika dia solat. Jadi nak tunjukkan again sahabat ini, Urwah bin Zubair ni adalah seorang sahabat yang akan jadi khusyuk apabila dia solat. Apabila solat maka dia akan khusyuk, maka ketika dia tengah solat itu baru dipotong. Jadi dia tak rasa apa-apa. Dan saya tambah lagi satu cerita lagi, iaitu Kubayb. Kubayb ni pula, dia ni seorang sahabat di antara mujahid yang pertama ketika yang meninggal, sahabat yang meninggal, yang pertama yang meninggal, amang yang pertama yang meninggal ialah dia. Jadi apa yang berlaku ialah ketika Quraisy hendak membunuh dia, dia kata boleh tak dia solat dulu. Jadi dia mendapat ketenangan daripada solat. So jadi apabila itu dia cakap orang Quraisy tu lah, bahawa kalaulah orang Quraisy tu ingat dia takut kepada kematian, maka dia akan solat panjang-panjang, maka dia pendekkanlah solat dia kerana dia dapat kekhusyukan dan mendapat kekuatan daripada solat itu. Ini dia cerita sahabat-sahabat sahabat-sahabat Rasulullah, dan jelas memberitahukan kepada kita bahawa kekhusyukan itu ialah sesuatu perkara yang baik dan perlu kita capai. Tetapi berapa ramai daripada kita, ini soalannya, berapa ramai daripada kita yang akan mencapai khusyuk ni? Walaupun telah belajar berapa kali di masjid-masjid ke, di surau ke, ataupun di tempat lain yang mengajar cara untuk dapat khusyuk, tetapi masih tidak dapat level khusyukan yang apa yang saya ceritakan di sini. Jadi dari 4 cerita tadi jelas bahawa khusyuk itu ada. Dia bukanlah sesuatu yang rekaan saja ataupun yang disebut sahaja tanpa ada bukti yang jelas. Adakah konsep khusyuk ni hanya dalam Islam? Ini pun satu perkara. Banyak orang kata tidak. Tidak. Kerana khusyuk ni sebenarnya bukannya satu sifat, bukannya satu sifat khas untuk Islam. Khusyuk ni sebenarnya manusia itu boleh khusyuk.
manusia as a per se, tak perlu dia orang Islam ke bukan Islam ke, tetapi dia sebagai manusia dia boleh khusyuk. Tapi adakah orang Islam ada keunikan cara dia untuk dapat khusyuk berbanding dengan orang lain? Ada, berbeza sedikit. Bahawa Allah memberi mengajar kita orang Islam bagaimana untuk khusyuk. Saya akan bincangkan nanti lepas ni. Tetapi kita tengok dulu daripada agama lain yang bukan Islam. Sebagai contoh ni, nak menyeberang api ni, mengikutnya ada setengah mengatakan mereka minum sesuatu untuk dapat khusyuk ni. Tetapi kebanyakan kajian apa yang saya telah buat mendapati bahawa mereka tak perlu buat apa-apa. Mereka hanya fokuskan diri mereka bahawa api itu tidak akan membakar, maka mereka boleh lari atas api itu. Ini pun sama. Dia boleh berjalan atas api itu tanpa terbakar. Iaitu dari segi ini apa yang dinamakan mental, dengan kekuatan mental sahaja. Dan yang paling famous ialah Depa Bali lah. Dalam Depa Bali penganut-penganut ini mengangkut kabadi dia tu. Tetapi ada satu pandangan mengatakan bahawa mereka minum arak untuk yang ini. Tetapi saya tak nak nak menyalahkan mereka. Tetapi saya ingat ini adalah juga khusyuk-kekhusyukan yang mereka telah capai supaya boleh cucuk pada badannya dan boleh berjalan merata-rata dengan mengangkat kabadi itu tanpa merasa sakit. Merasa sakit. Okey. Dan yoga adalah satu lagi bahagian di mana mereka boleh mencapai satu tahap di mana boleh tidak merasa sakit itu. Ini pun memang ada rekod dan memang dari segi sains kita telah buktikan bahawa perkara itu boleh berlaku, boleh berlaku. Dan pada zaman sekarang ni ada lagi lah typically yang famous sekali yang kita faham ialah apa yang berlaku kepada ahli sufi di Turki. Mereka mengatakan mereka boleh mencapai kekhusyukan dengan berpusing-pusing ini. Wallahualam lah, saya sendiri pun masa pergi Turki tengoklah, nampak macam mereka adalah kekhusyukan tersebut, tetapi apakah ini dia yang kita hendak? Ataupun worse lagi, ada lagi satu yang ini nampaknya sudah mula berlaku di Malaysia, iaitu dengan apa orang kata menyanyi dan meloncat seperti ini. Kalau tengok ini kat mana ni, adakah dekat apa orang kata kelab malam? Tetapi bukan, ini bukan kelab malam, ini adalah di sebuah masjid. Jadi kita harap Allah akan memberikan kita pedoman lah. Ini bukannya khusyuk yang kita hendak kesemuanya ni. Ini bagi saya adalah berlawanan dengan Islam dan tak seharusnya mengikut Islam. Dan apa yang saya akan bentangkan nanti ialah khusyuk yang at least diterima oleh Islam. Jadi pada dasarnya khusyuk ni bukannya perbuatan. Yang ini kita kena jelas awal-awal. Khusyuk ini bukannya perbuatan. Maknanya kita boleh solat dan membuat perbuatan yang selengkap sebaik yang mungkin. Maka itu bukannya namanya khusyuk. Khusyuk ni bila kita boleh linkkan perbuatan kita ni dengan perasaan kita. Jadi bila dia boleh link itu pada perasaan, jadi khusyuk ni ialah satu perasaan. Jadi kita kena faham itu. Ini dia masalah kita sekarang ni. Sistem education kita tidak mengajar kita dari segi perasaan ni. Dia tak ajar kita macam mana nak menjaga ataupun mengawal perasaan. Apa yang sistem education kita lakukan sekarang ni, dia hanya menumpu kepada akal ataupun perbuatan. Perbuatan fizikal, apa yang nampak dari segi fizikal. Jadi bila ini berlaku, kita dapati mengapa untuk mencapai tahap khusyuk ni menjadi susah bagi kita di Malaysia ni. Kerana sistem pendidikan kita memang tak mengajar untuk mendapat khusyuk ni. Dia hanya mengajar untuk okeylah kalau buat solat kena papan punggung dia sama apa semua. Itu perbuatan. Dan kita perlu ingat Allah telah sebut
Perbuatan apa semua ni Allah tak tengok, ya. Apa yang Allah tengok ialah apa yang di hati, ya, apa yang di hati. Jadi memanglah education system kita ni sekarang ni agak teruk lah. Tetapi tak tahulah, nampaknya menteri tak nampak ni perkara ni, ataupun dia tak nampak. Saya harap dia mendengar perkara ni dan membuat pembetulan, ya. Ini adalah satu pembetulan yang agak besar. Ini perlukan transformasi, ya, sistem education kita yang mementingkan jasad daripada mementingkan kerohanian, ya, kepada kerohanian. Walaupun, ya, ada, ya, kelas-kelas agama, tetapi dia tak mencukupi, ya, tidak mencukupi. Jadi perlu diingatkan, bila saya cakap ni khusyuk, tumpuan ialah pada hati, ya, bukannya pada pergerakan, ya, dalam solat. Jadi macam mana kita nak dapat khusyuk ni? Saya nak bagikan formula ni. Ini dia ada formula untuk mencapai khusyuk, ya. Kerana berdasarkan kepada kajian yang dibuat daripada hadis dan Al-Quran, ya, ini adalah path yang patut kita ikuti. Pertama, ya, kita kena terima bahawa khusyuk ini adalah satu perasaan, ya. Dia bukannya, macam saya sebutkan tadi, bukannya satu pergerakan, ya, bukannya satu fizikal, tetapi satu perasaan. Dan perasaan itu berlaku dalam hati, ya, kerana perasaan kita bukannya berlaku di dalam tubuh badan kita, dia berlaku dalam hati, ya, dalam rohani kita. Dan perasaan inilah yang akan link dengan Allah. Jadi the path of khusyuk, ya, kalau kita nak cakap kan, ini dia mestilah perasaan tu timbul, dan timbulnya itu berpunca dalam hati, dan kemudian hati itu akan menyebabkan adanya link dengan Allah, ya, dengan Allah. So itu the path of kekhusyukan. Jadi bila kita lihat kat ini, kita realize satu perkara, bahawa kita kena belajar nak jaga hati. Tapi malangnya sistem education kita, hati tak dimasukkan dalam sistem education kita, yang sama ada Islamik ke tak Islamik ke yang ada sekarang ini. Semuanya tidak berasaskan kepada hati, semuanya berasaskan kepada akal, ya, berasas kepada akal. Jadi bila perkara ini berlaku, maka macam saya sebut, kalau mustahil, ya, hampir mustahil untuk mencapai khusyuk, kerana akal sendiri tak cukup, ya, untuk mencapai kekhusyukan ini. Okey. Jadi kalaulah kita nak, ya, macam mana, ya, kita bermula daripada hati, ya. Foundation dia adalah hati, iaitu kita kena tahu, ya, bagaimana menjaga hati. Jadi kemudian selepas kita faham apa di hati itu, kita kena cari hubungan di antara hati itu dengan Allah. Apakah dia undang-undang ataupun rule untuk linkkan di antara hati itu dengan Allah, supaya kita boleh mendapat kekhusyukan. Okey? Macam mana? Apakah dia link itu? Jadi yang sebenarnya, ini pun disebutkan dalam Al-Quran, iaitu link kepada Allah. Maknanya kalau kita nak mendapat perhubungan ataupun ingin membuat perhubungan dengan Allah, Allah sebutkan dalam 3 kisah. Isra' dan Mi'raj, yang ketika Rasulullah SAW hendak berjumpa dengan Allah di Sidratul Muntaha, perkara yang pertama dilakukan ialah membersihkan hati dia. Ya, maka kalau ikut siapa yang mengikuti hadis, ya, disebutkan, ya, bahawa malaikat telah datang menjumpa Rasulullah dan memotong dada dia dan membersihkan hati dia. Apa yang dimasukkan di dalam hatinya itu cerita lain. Tetapi apa yang pentingnya ialah mesti bersih. Yang kedua ialah kita tengok, ya, Maryam. Maryam ini adalah seorang ibu yang unik yang Allah tadikan, di mana dia akan melahirkan seorang nabi yang tidak ada bapa, ya, tidak ada bapa. Dan kita dapati, ya, kalau kita baca dalam cerita Maryam ni, dalam surah ayat 42, diceritakan bahawa Maryam ni disucikan oleh Allah juga. Ya, disucikan oleh Allah supaya dia dapat melahirkan seorang anak tanpa bapa.
Jadi kita lihat kat sini. Ini yang unik juga, iaitu di-clean, dibersihkan hatinya. Dan Al-Quran sendiri kita tahu, Al-Quran adalah mujizat Allah. Kalaulah kita nak link, berhubung dengan Allah, kita kena sebagai contoh Rasulullah SAW terpaksa membersih hati dia. Ini kan pula nak membaca kitab Allah. Kitab Allah, kalau kita baca dalam surah Al-Waqi'ah ayat 79, dia cakap kat situ hanya orang yang bersih saja yang boleh membaca Al-Quran. Itu adalah syarat membaca Al-Quran. InsyaAllah kita akan bincang ni Al-Quran ini minggu depan. Apakah dia ciri-cirinya dan mengapa orang Islam tak baca Quran? Jadi kadang-kadang kita ni heran, kadang-kadang mengapa orang tak baca Quran? Rupanya mereka ni tak suci. Kerana tak suci. Bila disebut dalam Al-Quran sebagai tak suci dalam surah Waqi'ah ayat 79, apa yang dimaksudkan ialah hati dia kotor. Hati dia kotor. Jadi apabila hati dia kotor, maka dia tidak boleh menerima Al-Quran. Dan Al-Quran tidak akan datang dekat dia. Jadi the link rule kepada Allah, ini adalah penting bagi kita. The link rule kepada Allah ialah mestilah bersih. Maknanya hati kena bersih. Jadi kita kena faham apakah di hati. Yang ini pun ramai orang tak tahu, bahawa hati ini ialah satu tempat. Kalau dalam electrical engineering, kita namakan dia a feedback device. Dianya adalah satu peranti yang ada feedback. Maknanya dia kena dibalas balik. Dia bukannya semacam satu yang biasa saja. Hati kita ni unik. Kalau Imam Ghazali dia kata feedback device ini, dalam Imam Ghazali dia kata dia seperti cermin, seperti cermin. Jadi maknanya bila cahaya pergi dekat cermin, kalau cermin itu kotor, maka dia akan tidak akan memantul balik. Dia akan absorb cahaya tersebut. Tetapi kalau cermin itu bersih, maka dia akan memantul balik. So itu yang dinamakan feedback. Jadi bila dia memantulkan balik, itu tanda dia bersih. Begitu juga ada seorang, saya lupa lah siapa dia, ulama yang mengatakan bahawa hati ini yang sebenarnya seperti bekas air. Bekas air. Kalaulah kita letak kebaikan dalam bekas air yang bersih, maka dia akan terima. Tetapi kalaulah bekas air itu sendiri adalah kotor, dan kita masukkan sesuatu kebaikan, maka dia masih lagi kotor. Kerana bekas itu tak dicuci. Jadi inilah dia yang kita kena faham mengenai hati. Jadi bolehkah kita saja-saja saja tanpa membersihkan hati untuk cuba mendapat link kepada Allah? Tak boleh. Tak boleh. Ini dia masalah kebanyakan orang kata cerita mengenai bagaimana nak achieve khusyuk. Kerana cerita dia tak komplit. Cerita dia hanya sekat-sekat je dan tak komplit. Bila dia tak komplit cerita dia, maka Allah takkan bagi link tersebut. Jadi kita tengok dekat sini, hati kita ni Allah telah bagi nafsu. Yang ini yang unik. Allah bagi kat kita manusia ni nafsu. Di mana tingkat nafsu kita itu akan menentukan sama ada hati kita bersih. Bermula daripada amarah, lawamah, mulhamah, mutmainnah, radiyah, mardiyah dan kamilah. Jadi kita nak cerita, nak bersih ni pun panjang ceritanya. Tetapi kita kena belajarlah. Malangnya lagi sekali, dalam sistem education kita tak pun diajar pun perkara ini. Jadi macam mana? Jadi inilah dianya yang menjadi masalah kita. So itulah dianya, untuk mendapatkan khusyuk. Okey, sekarang kita cuba.
Kalau yang ni kita nampak dah dia punya step-step dia tu, let's do it properly. Katakanlah hati kita ni bersih. Maka apabila hati ni bersih, maka kita boleh dapat khusyuk. Di mana berarti kita ada link dengan Allah. Ini adalah kalau hati bersih, hati bersih, maka kita akan ada dapat khusyuk dan baru dapat link. Kalaulah perkara ni tak ada, ramai kita tak ada. Ini yang masalahnya. Ramai hati kita tak bersih. Ramai hati kita kotor. Mengapa? Kita lihat kat sini. Dia bermula daripada bayi. Kita tahu bila bayi dilahirkan, dia adalah bersih dari segi fitrah. Tetapi kena ingat kepada hadis yang diberitahu dalam Bukhari dan Muslim. Setiap bayi yang dilahirkan adalah suci fitrahnya. Jadi kalau bayi ni nak solat, memang dia khusyuk. Tetapi ibu bapa yang menjadikan mereka Yahudi, Nasrani maupun Majusi. Jadi dengan itu bayi ni sekarang ni, bila dia membesar setahun, 2 tahun, 3 tahun, akhirnya mereka balik, pada ketika itu hatinya telah kotor. Telah ada tompok-tompok hitam dalam hati ni. Ini kalau ni tengok ni, hati bersih, cantik aja, berkilau. Tetapi dekat sini hati sudah menjadi kotor. Mengapa? Kerana persekitaran yang menyebabkan, dan bila fitrah dia satu yang bersih kepada kotor. Jadi hati yang kotor sekarang ni, kita kena, kalaulah kita anggap dia sebagai cermin pun, kita kena cuci dia dulu. Kalaulah kita anggap dia sebagai bekas pun, kita kena cuci. Kalau cermin, maka apabila dia kotor seperti ini, adakah dia akan memantul cahaya? Tidak. Kalau bekas pun, kalau dia kotor seperti ini, adakah bila kita bagi kebaikan, dia akan menerima kebaikan tu? Tidak. Kerana dia masih juga kotor. Jadi kita kena faham yang ni. So macam mana nak cuci cermin ni? Macam mana nak cuci bekas ni? Inilah dianya. Kita kena solat, kena berpuasa, kena baca Quran, kena wirid, dan lain-lain lagi. Ini adalah step-step yang kita boleh lakukan untuk membuat pencucian terhadap hati kita. Jadi apabila hati telah cuci, maka dia akan mencapai mungkin lawamah. Dia dah menyesal. Tetapi kebanyakan orang kita sekarang ni, hati kita adalah amarah. Kejelikan, yang suka kepada benda-benda negatif. Benda-benda yang merosakkan. Jadi kita harap nak tingkat tu tak jauh. Lawamah, bila dia start menyesal. Dan dia mulhammah, diilhamkan oleh Allah, dibantu oleh Allah, dan mutmainnah, dia tenang dan tenteram untuk beribadat. Barulah kekhusyukan mula datang, dia radiyah, dia redha atas jalan Allah, dan dia mardiyah, mendapat keredaan Allah, dan dia jadi kamilah, bersih dan bebas dari tercela. Barulah dianggap bersih, barulah dapat khusyuk. Kalau tidak, tak dapat khusyuk. Okey, malangnya kita tak diajar step-step ni. Kerana dalam akademik kita, sistem pelajaran kita hanya menumpukan kepada akal saja, tidak kepada hati. Okey. So seterusnya, Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 45. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Wa inna lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan solat. Dan sesungguhnya demikian itu sungguh berat kecuali orang-orang yang khusyuk. Mana kita nak minta tolong kepada Allah kalau kita tak khusyuk? Jadi walau sekuat mana pun ujian melanda, segalanya dapat diatasi dengan baik kerana kita ada talian hayat. Iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Diri yang lemah akan menjadi gagah apabila hati diserahkan sepenuhnya untuk ditakbir oleh Allah. Jadi penting kita kena dapat khusyuk ni, kalau tidak, bantuan Allah tidak ada untuk kita. Dan tak heranlah mengapa keadaan kita orang Islam sekarang ni
kita tak ada khusyuk dalam solat ya, kalau nak tengok dari segi fundamentalnya ya. Jadi ini booster ya, sebenarnya yang perlu kita tumpukan ya, terutama dalam JAKIM, dalam organisasi Islam, daripada kerja menangkap orang sana sini, tetapi the fundamental tu tak nak jaga. Jadi inilah dianya ya, kita kena tumpuk pada fundamental ya. Jadi ini adalah tipikal lah 6 langkah menuju khusyuk dalam solat yang diberikan oleh ramailah ustaz-ustaz ya, dan saya rasa eloklah kita tengok ya satu persatu ya, kerana kita tak nak ya, nanti apa orang kata cadangan ini yang sebenarnya menyebabkan kita tak boleh khusyuk. Pertama ialah faham bacaan. Ini selalulah orang cakap kalau tak faham bacaan macam mana nak khusyuk. Yang kedua ialah memusatkan fikiran. Yang ketiga membesarkan Allah, ataupun dengan perkataan lain rasa hibah dan kagum dan takut akan keagungan Allah atau rasa khauf, rasa mengharap kepada Allah, rasa raja, dan rasa malu dan hina diri, rasa hayah. Jadi dalam semua-semua ni kalau tengok memusat fikiran, membesar Allah ini dekat adalah hati ni, hati ni, hati ni, hati. Kalaulah nak ikut akal cuma dua ni. Dua ni saja yang perlu akal. Dan sistem akademik kita di Malaysia sekarang ni hanya menumpu kepada dua ini saja. Ya. Tapi itu pun kita akan dapati nanti ada flaw dia. Ya. Dan kita perlu ya, strateginya ialah kita jangan elakkan daripada melaku banyak benda serentak. Kita juga kena elakkan, kita kena cukup tidur ya, kerana bila tak cukup tidur juga menyebab kita susah nak khusyuk. Dan kita hendaklah juga ya galakkan ya, untuk sedar sendiri ya, sedar mengenai diri kita sendiri. Barulah kita akan dapat khusyuk ya, mengikut solat, dalam solat. Okey. Faham bacaan. Ini saya nak komen sikit ya, kerana yang ini ada salah faham sikit ya. Faham bacaan ini, apa maksud dia faham bacaan? Iaitu kita tengok dari segi kefahaman ya, kefahaman. Jadi apa yang dimaksud kefahaman ini? Kita tengok rajah ni. Ya, kefahaman itu apa yang kita nampak dalam rajah ini. Kalau kita tengok dalam rajah ini bergantung kepada bagaimana mata kita lihat ya, kefahaman ni. Pertama, kalau seorang mungkin dia akan tengok, dia kata, macam dua kepala manusia yang gelap. Ini dua kepala lah, ni kepala sini, kepala sini. Itu setengah orang nampak macam tu. Yang kedua, orang tu akan nampak, oh adanya vas warna putih. Kat mana vas warna putih tu? Kat tengah ni. Oh, ni dia, warna tengah ni, itu dia vas warna putih. Dan ada juga yang nampak bottom of a table. Mana ada table dia? Ni dia. Ini atas, ni bottom table. Jadi bergantunglah. Ni bottom table, ni table atas, ni dia punya kaki dia. Jadi bergantung. Jadi kita tengok 1, 2, 3. Ada pemandangan yang berbeza-beza. Kefahaman yang berbeza-beza. Jadi ini yang dimaksudkan. Kalaulah kita boleh ubah persepsi kita, ya, maka berarti kita telah ubah kefahaman kita, ya. Kefahaman kita akan berubah. Jadi, untuk faham, perkara yang pertama kita kena buat ialah belajar. Balarah dia lah, mim bertemu nun lah, apalah, dan macam-macam lagi lah. Adakah faham bacaan di sini boleh dapat khusyuk? Tak boleh. Ini tak boleh dapat khusyuk lagi. Kalaulah dia dah mental map dia dah ada, itu pun tak boleh lagi dia dapat khusyuk. Jadi faham bacaan ni, dia tengah belajar, tak boleh. Bila dah ada mental map dari segi bahasa Arab ni, itu pun dia tak boleh lagi. Kerana dia teringat benda-benda hukum-hukum bahasa Arab itu. Dia tak boleh faham, dia tak boleh lagi khusyuk. Dan lepas itu, tanpa apa-apa lagi, dia akan jadi macam orang Arab. Maka setakat ni lah barulah dia boleh
dapat khusyuk. Dapat khusyuk. Jadi khusyuk itu bila cakap faham bacaan bukan dekat sini, tapi selepas dia dah faham. Dan biasanya ya, hanya orang yang telah belajar daripada kecil saja yang dapat ni dengan mudah. Orang yang dah tua macam saya, 60 apa semua ni, memang susah nak dapat level ini, sampai level ini. Ya, kita hanya level ini pun dah susah sangat-sangat dah. Level ini langsung tak boleh. Jadi saya cadangkan semua sistem sekolah kita belajar bahasa Arab ni daripada kecil. Saya ni pun belajar bahasa Inggeris dari kecil. Jadi kerana itu saya boleh faham bahasa Inggeris, bagaimana culture bahasa Inggeris itu sendiri. Bukannya apa nama, tapi malanglah saya rasa kalau saya boleh mundur balik ke belakang, saya nak belajar bahasa Arab supaya saya dapat realiti ini. Jadi bila begitulah barulah kita boleh mendapat khusyuk. Kalau tidak, tak adalah. Takat ni tak dapat lagi kat ni, tak dapat lagi kat sini pun dapat. Okey, faham itu ya. Jadi kena guna ya. Faham bacaan tidak akan dapat kekhusyukan. So perlu ingat itu. Dan yang kedua, memusatkan pemikiran. Ya. Bagaimana kita nak pusat fikiran kita? Yang kita kena fokus. Ya, kena fokus padanya. Dan yang ini saya akan buat bukti sains. Ya, bukti sains. Kalau tengok macam ni, dia tak memusat fikiran dia tumuk, kena balik, tu dia. Jadi focus is a lot like a mental muscle. Dia memang macam mental punya muscle. The more you work on building it up, the stronger it gets. Ini dia interesting. Maknanya kalau kita nak fokus, kita boleh ajar diri kita supaya menjadi fokus yang baik. So macam mana dari sudut sains yang dikatakan untuk memusatkan pemikiran kita ini? So dari segi sains, ini adalah berdasarkan pada sains dan data-datanya boleh dapat dekat mana-mana buku sains atau majalah sains. Ya. Yang pertama ialah kita kena repeat activity tu. Ini macam Islam je. Memanglah ya. Memang ya. Dan ini saya buktikan ya, dalam Islam kita kata kena buat benda itu berulang-ulang. Ya, kena buat perkara itu berulang-ulang. Jadi bila kita buat ianya berulang-ulang, dia akan build the mind punya muscle. Kalau nak ada lah, the mind punya muscle. Jadi macam mana tu? Ini katakan the mind kita, ya, mind kita. Jadi apa yang kita lakukan ialah dalam mind ni ada grey matter. Jadi grey matter ni tujuannya bukannya apa, ya, untuk mengambil signal-signal yang dapat dari mata, daripada telinga dan lain-lain tu dikumpul kat situ. Jadi bila dia dah kumpul itu, ada lagi satu yang dinamakan the white matter. White matter ni pula the nerve fiber yang dipanggil sebagai axon. Jadi axon ini digunakan ya untuk transfer ya, data tersebut. Jadi ini adalah electrical ya, snap kita panggil. Jadi dia akan memberikan tu. Dan interestingly enough yang kita dapati, axon ni macam electric wire. Dia macam electric wire. Maknanya dia membenarkan arus mengalir. Cuma kita dapati ya, yang interesting lagi ialah apabila dia mengalir tersebut, kalaulah kita nak increase jumlah arus yang mengalir, apa yang kita perlu lakukan ialah kita tambahkan myelinnya. Myelinnya ialah an insulating sheet ya. Iaitu kalau kita tengok ini ya, ini adalah samalah, ini axon dan ini adalah insulating sheet dia. Jadi kalau kita tambahkan insulating sheet ini ataupun kita dapati ini dia myelin sheet, kita buang setengah ni, kita akan dapati ada banyak berlaku kebocoran. Okey. Jadi kalaulah kita repeat satu perkara kita, dia akan menjadi makin lama makin tebal. Makin lama makin tebal. Jadi inilah yang dikatakan sebagai the practice of zikir akan menyebabkan the neural pathway itu akan menjadi super highway. Menjadi super highway. Jadi bagi orang yang mengulang-ulang sesuatu topik ataupun selalu berzikir, ingatlah memang dari segi sainsnya dia telah buktikan ya, memang perkara ini akan membaiki ya,
ingatan kita, ya, ingatan kita. Jadi dengan itu kita boleh fokus, ya, kita boleh fokus. So, apa yang kita boleh lakukan ialah dengan menggunakan maklumat ini. Kita boleh solat selalu, specific time untuk 1 minit ke 2 minit ke. Kemudian kita practice free distraction, start building a foundation, ya, slowly, perlahan. Sama ada kita guna 5 atau 10 minit, ya, kita berzikir, yes. Tetapi yang sebenarnya cara yang terbaik ialah solat malam. Yang solat malam ni memang diberitahu dalam Al-Quran, ya, bahawa dia akan mengubah, ya, hidup kita ni. Dan perlu dilakukan 40 hari, ya. Kita dapati dari segi sains pun kita dapati perubahan hanya yang praktis ini hanyalah akan berlaku selepas 40 hari. Maknanya kita kena ulang perkara itu selama 40 hari. Jadi itulah dia je cadangannya. Buat 10 minit je, dia tak perlu lama. Katakanlah bagi saya lah, saya cadangkan ialah solat subuh sekarang ni katakan pukul 6.30, 10 minit sebelum itu buatlah zikir ke ataupun solat malam. Kerana solat malam ini kalau lah buat dalam katakan 11 rakaat, kalau lah ikut style kita orang laju ni, mungkin 15 minit je. 15 minit. So itu dah cukup dah. Dan kita lakukan selama 40 hari. Saya akan garanti tuan-tuan akan merasa satu perbezaan, ya, terhadap keadaan, ya, tuan-tuan. Ini disebutkan dalam surah Al-Isra ayat 79. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan pada sebagian malam hari bersolat tahajudlah kamu sebagai satu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhan mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Ya. Jadi kita lihat, ya, solat tahajud ni akan dapat membantu kita untuk mendapat khusyuk. Ramai orang, ya, susah nak dapat khusyuk. Tetapi saya suggest cuba solat tahajud 10 minit, 15 minit ni, anda akan dapati nanti lebih mudah, ya, untuk dapat khusyuk. Dan bukannya menghafal makna, ya. Menghafal makna itu boleh tetapi dia tidak akan mendapat sepenuhnya, ya. Untuk dia berkekalan, saya cadangkan buat solat tahajud, ya, kecuali lah kita memahami bahasa Arab itu dan boleh kecil lagi, ya, boleh kecil. Jadi di antara manfaat solat tahajud yang kita ketahui dia mudah, berdiri, masa once kita dah buat, lepas itu kita dapati agak mudah, ya, kita hubungan kita dengan Allah. Keduanya, kita akan dapat banyak isteri dan suami di akhir kiamat nanti. Kesihatan badan kita akan bertambah baik. Kita akan mendapat hidayah dan taufik dan bimbingan daripada Allah. Dan kelima, kita dapat melihat Allah nanti di yaumul akhirah. Jadi banyaklah benefit dia. Jadi untuk improve your mental focus ialah kita kena access, ya, check, ya, kita punya mental focus ni. Adakah fokus kita baik? Ataupun kalau tak baik, banyak daydream, tak boleh tune apa semua. Jadi kita kena lakukan perkara berikut. Eliminate distraction, ya. Apa yang ada distraction yang ada? Limit our focus, ya. Jangan banyak-banyak sangat, ya. Live in the moment, ya. Fikir hidup hanya pada waktu saja. Jangan peduli, ya, benda-benda masa depan ke masa belakang kan. Dan praktis mindfulness, fikir mengenai diri sendiri dan ke mana kita nak pergi dan lain-lainnya. Take a short break, ya, pergi melancong ke ataupun lain-lain. Dan keep practicing, ya. Dan ulanglah praktis. Jadi ini akan membantu kita mental fokus kita. Okey, mengapa tak khusyuk sebenarnya? Yang sebenarnya kita tak ada keinginan atau kegarahan mendirikan solat. Ini adalah punca yang pertama. Kerana dipaksa, kerana disuruh dan lain lagi. Dan tak dapat khusyuk solat ialah kerana makanan yang kita makan adalah makanan yang haram. Jadi kita kena jaga-jaga damai. Dan ialah disebabkan kita ni takabur, ya, itu keras hati, ya. Jadi bila kita keras hati, maka kita juga tidak boleh, ya, merendah diri di hadapan Allah dan yakin dengan Allah. Jadi itulah takabur.
Dan yang kelima ialah lara, kerana kita selalu sangat mengikuti perkara-perkara yang haram, bermain-main dengan perkara yang haram, maka Allah tak akan beri kita khusyuk dengan Allah. Okey. Jadi macam mana kita nak ni mengatasi masalah ni? Kita boleh detox, iaitu kita supaya jadi dia reflektif, bukannya reacting, macam mana yang kita telah lihat, dia mesti reflektif, Jadi apa yang menyebabkan kita toxic build up ni? Negative emotion, stresses, unhealthy home setting, unhealthy relationship, exposure to violence. Jadi ini semua ni akan menyebabkannya. Jadi kita perlu mengatasi perkara ini dengan mengadakan community zikir, sama-sama kita berzikir atau bersolat jemaah. Kita pilih satu masa yang quiet, hanya kita saja dengan Allah, dan kita pergi kepada nature, tengok alam sekeliling. Kita menjadi orang yang baik dan pleasant and tolerant kepada semua orang. Kita refrain daripada anger dan criticism. Kita cari masa untuk bermain dan relaxing. Dan kita makan makanan yang sihat-sihat. Dan akhirnya kita hendaklah generous kepada orang lain. Jadi bila kita boleh buat semua ini, maka kita akan mempunyai healthy mind. Dan yang interestingnya, perkara-perkara semua ni, kalaulah kita nak ikutkan, senang bila kita belajar masa muda. Bila dah tua tu susah lah. Dan kebanyakan kita ni baru nak belajar khusyuk apa semua tu dah dekat akhir tahun, dekat akhir hayat. Jadi saya ingat eloklah kita cuba untuk mengatasi perkara ini daripada awal lagi. Cubalah pada anak cucu kecil kita, walaupun saya cadangkan ini sesuai untuk orang tua juga, tapi umur yang terbaik ialah masa dia kecil. Okey, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof atas pembentangan sebentar tadi. Alhamdulillah kita telah dengar kupasan yang sangat panjang dan sangat dalam sebenarnya untuk berkaitan dengan khusyuk ni. Mengenal erti kekhusyukan tu sebenarnya datang daripada hati, bukannya semata-mata dari perbuatan. Langkahnya ialah mula daripada perbuatan, tapi the ultimate memaknai khusyukan ni adalah datang daripada hati. Baik, jadi saya bukalah ruang kepada semua ahli usrah pada malam ini untuk nak memberikan pandangan ataupun ingin bertanyakan soalan. Saya persilakan, yang mana di ruangan live di Zoom ataupun ruangan live YouTube atau Facebook, boleh bertanya di ruangan komen. Nanti insyaAllah akan ada AJK Technical yang akan paskan soalan di ruangan Zoom ni, insyaAllah. Silakan, saya buka ruang kepada siapa saja yang ingin bertanyakan soalan ataupun melontarkan pandangan. Silakan, ada ke? Ada yang ingin bertanyakan soalan, sila, saya buka ruang. Hari ini pun ramai. Kalau tidak boleh buka mikrofon, boleh hantarkan soalan di ruangan chat juga di ruangan Zoom ni. Boleh, tak ada masalah. Saya akan bacakan soalannya. Yang daripada ruangan Facebook atau YouTube tak ada lagi kan? Soalan? Tak ada. Okey, baik. Sila, adakah yang ingin bertanyakan soalan? Sila.
Atau nak bagi komentar, pandangan? Adakah? Uh, Semua sudah mencapai uh, taraf kehusukan yang ingin dicapai. Banyak lah kita Mungkin ada yang nak kongsi, mungkin ada yang nak kongsi macam mana dia capai kekusyukan ni. ah Apa yang saya bentangkan tadi ialah kaedah yang saya buat lah untuk diri saya sendiri. Tapi mungkin ada orang lain ada cara dia boleh mencapai kekusyukan ni. hmm, Kerana bila kita dah insya-Allah lah, masya-Allah kalau dah dapat tu dia agak berbeza ya, kita buat ibadat semuanya kita rasa seronok. Tetapi kalaulah kita tak ada kekusyukan ini, kita akan buat sambil lewa. Dan kadang-kadang bukan saja sambil lewa, tetapi kadang-kadang kita rasa macam terpaksa buat. Jadi bila tahap-tahap ini adalah amat merugikan kita lah. Kerana solat ini adalah soalan yang pertama di Yaumul Akhirah nanti. Jadi kalaulah kita tidak rasa at peace, kita dalam bahasa Inggerisnya at peace dengan Tuhan ya, Allah, satu cara untuk kita tahu ialah semasa kita solat. Adakah kita merasa seronok dengan kita melakukan solat itu kerana kita akan berjumpa dengan Tuhan Rabbul Jalil, ataupun kita rasa tak seronok nak jumpa. Jadi kalaulah kita perhatikan, especially kalau pelajar nak jumpa lecturer, kalau dia takut nak jumpa, there's something wrong lah. Kalaulah dia rasa seronok nak jumpa, itu tanda bagus lah, maknanya ada perhubungan yang rapat di antara. Jadi saya pun nak dengar juga pandangan sharing terhadap pengalaman ahli-ahli yang hadir sekarang ni dari segi macam mana mencapai kekusyukan gitu. silakan, adakah? Ramai hari ni. Cik Badawi ada, Cik Bahrum, Cik Muhammad, Cik Muhammad Ahmad, Puan Siti Aisyah, Cik Arifin, Cik Fuad Bahari, Puan Khadijah. Sila. Sementara kita berbaki masa lagi 2 minit ni, InsyaAllah. Sebab ini satu perkara yang besar lah bagi kita kan, sebagai seorang seorang Muslim kan, bila mengerjakan ibadah. Sebab ibadah solat ni adalah ibadah yang utama selain daripada ibadah-ibadah yang lain kan. Sedekah, puasanya, umrah, macam-macam lagi. Tapi solat ni adalah satu-satunya jalan kita nak berkomunikasi dengan Tuhan kan, dengan Allah. Bagaimana kita yelah, kita nak mengadu apa-apa pun kita semayang kan, kita semayang hajat kan. Itu macam-macam. Selain daripada semayang fardu, itu pun itu yang difardukan kan. Tapi ini yang kita nak have a medium lah untuk communication dengan Allah. Sebabnya kalau kita tak khusyuk dalam solat, bagaimana kita nak
Dia ibarat macam kita main phone, macam kita nak WhatsApp dengan orang kan. Bila kita nak communicate dengan orang, bila line tak ada, tak sampai lah message-nya kan. Ibaratnya macam tu lah. Kiranya line, kekuatan line tu ibarat macam khusyuk dalam solat lah. Nak bagi sampai message tu kepada orang ni kan, kepada Tuhan kita bila kita sembahyang ni. Baik, adakah saya buka mungkin seorang ataupun dua? Tak ada kah? Tak ada eh? Baik, saya rasa tak ada kot, tak ada siapa yang ingin bersuara, tak mengapa. Uh, Mungkin nanti kita ni lah di usrah yang akan datang lah insyaAllah. Mungkin masing-masing yang nak akan bersuara ni kan insyaAllah. Tak apa, tak mengapa. InsyaAllah kita pun dah 10.30 dah pun. Kita dah 10.30. Kita dah di hujung usrah insyaAllah pada malam ini. Jadi saya mewakili daripada Kluster Sains Pembangunan Mampan Adwa Imun Nabim, ingin mohon maaf jika ada salah dan silap. Terima kasih saya ucapkan kepada semua yang hadir di ruangan Zoom dan juga yang menonton di live Facebook ataupun YouTube Wat TV. Terima kasih saya ucapkan. InsyaAllah kita bertemu lagi pada minggu hadapan seperti biasa hari Isnin malam Selasa. Nantikan hebahannya insyaAllah. Jadi jika tidak apa-apa lagi, kita tangguh dululah usrah kita pada malam ini dengan tasbih kafarah wa suratul As. Subhanakallah wa bihamdika. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih Prof.